Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan jumpa kita lagi dalam latihan Katia yang pertama iaitu basic. Okey, tanpa kita buang masa, kita mulalah. Alright. Apa yang kita nak buat hari ini adalah kita nak melukis gambar macam ini. Okey, sebelum tu apa yang kita nak buat, kita kena biasakan diri dulu dengan software Katia. Okey. Okay, apa yang kita nak lukis? Okay, pertama sekali apa yang kita nak buat ialah kita play around dengan dia punya toolbar. Sebelum tu apa yang kita kena buat, kita kena pergi dekat file. Okay, dalam Katia dia ada dua benda, iaitu 3 dimensi dan juga 2 dimensi. Contohnya kalau kita nak hasilkan objek 3 dimensi, contoh macam kotak, kubik. Tapi sebelum kita melukis kubik, kita kena melukis 2 dimensi itu, iaitu sketch kotak lah. Kotak biasa, bukan kotak 3D. Kotak 2D. Okay, so apa yang kita perlu buat? Yang pertama sekali, dalam Katia kita nak start, sama ada kita mulakan dengan mechanical design, part design, ataupun kita pergi kat file, new, dan pilih bahagian part. Klik OK, just OK. Alright, so sekarang ni apa yang ada di depan screen ini adalah dalam bentuk 3 dimensi. So apa yang kita perlu buat adalah kita kena cari apa tools-tools yang penting lah. So macam mana nak buat adalah kita kadang-kadang ada orang ubah dia punya toolbar ni. So mungkin dia agak mengelirukan bagi setengah orang. So apa kita perlu buat adalah kita klik kanan kat mana-mana atas toolbar ni. Dan kita pilih customize, scroll ke bawah sampai jumpa customize. Dan kemudian kita pilih toolbars dan restore all content dan juga restore position. Okay, right. So dalam ini sekarang ni kita berada dalam 3D. So dalam ini toolbar yang penting adalah yang pertama sekali adalah sketch, gambar kertas dan juga pensel, sketcher. Okay. Yang seterusnya adalah profile, sketch base features. Ada banyak, kita ada pad. Yang ni saya akan terangkan kemudian. Sebab hari ini saya akan sentuh bahagian 2 dimensi. Tapi sebelum kita pergi bahagian 2 dimensi, kita kena pergi ke 3 dimensi dahulu. Dan yang kedua adalah dia punya yang ini. Klik atas ada garis pendek ni. Ini nama dia dress up pictures. Kita kena tarik naik ke atas sebab dia akan jadi vertical baru kita boleh baca. Kalau kita masukkan kat tepi ni, kita tarik ke tepi, apa akan jadi? Dia punya group ni nama dia dia tenggelam. So kita kena naikkan dia ke atas dan turunkan dia ke bawah. So kita boleh fahamlah apa ditulis di sini. Alright. So seterusnya kita kena, apa yang kita perlu buat adalah kita kena sketch dalam 2 dimensi. Sebab sekarang ni kita dalam 3 dimensi. So kita klik dekat sketch dan kita pilih plane. So ada 3 plane dekat sini yang kita boleh pilih. Tapi saya tidak galakkan menggunakan XY plane sebab bila kita pilih XY plane dalam Katia dia akan terbalik. So saya galakkan menggunakan YZ plane ataupun ZX plane. YZ plane ini adalah YZ plane ni adalah kalau kita ikutkan, YZ plane adalah pandangan belah kanan. Okay, ZX plane adalah pandangan belah kiri, something like that lah. So pilih mana-mana plane, klik atas plane. Right. So sekarang kita dalam YZ plane. So apa yang kita kena cari seterusnya adalah sama juga macam dalam bahagian 3 dimensi tadi. Kita klik kanan, klik customize, toolbars, restore all content, restore all position. Alright. Close.
pastikan ada 4 benda penting yang kena ada dalam ni, iaitu Sketch Tools, User Selection Filters, Constraint. Okay, pastikan klik yang garisan putih ni. Operation. Dan yang seterusnya adalah operation. Sorry, tadi profile. So, yang kita jarang guna user selection filter, kita boleh letak kat sini tepi ni. Tarik ke sini. Alright. Sketch Tools ni, okay. Kena pastikan dia sentiasa aktif. Macam mana kita nak tahu dia sentiasa aktif? Warna dia adalah berwarna oranye. Kalau dia tak aktif, dia akan jadi warna bukan oranye. Okay. Pastikan warna dia bertukar oranye, iaitu untuk dimensional constraint dan juga geometrical constraint. Dah masukkan dalam ni. Okay, kita masukkan dalam ni ya. So yang penting adalah dua ni lah, tiga ni lah. Okay, kemudian dalam lukis, contohnya, contoh kita nak melukis. Kalau kita gunakan profile, kita kena cari dia punya origin. So macam mana nak cari origin? Kita boleh select ni, fit all in. So ni akan cari dia punya. Okay, sekarang kita dah jumpa origin lah. Origin dia dekat sini, 0, 0. Kalau kita nak melukis daripada 0, 0, kita kena pastikan node dekat sini. Bila kita nak, okay, yang ni kena views render style parallel lah. Sebab saya punya ni high sikit. View. Okay. Kalau kita nak melukis, pastikan bila kita nak letak node dia adalah penuh. Node dia penuh, node dia penuh, biru nampak kat situ. Kalau tak penuh maknanya dia tak berada pada titik tu. So, pastikan node dia penuh. Bulatan tu penuh, bulatan kecil tu penuh. Baru kita duduk pada tempat dia lah. So, alright. So, kita start melukis. Okay, pastikan snap to point ni off. Sebab kalau kita on snap to point, dia akan lekat dekat setiap hujung-hujung lah. Okay. Sambung. Dan pastikan ending dia berada di ujung. Dan bulat penuh lah. Tak kisah nak ending kat mana-mana. Tapi pastikan bila kita tutup, bulat tu penuh, bulat kecil tu penuh. Alright. So, kita nak check sama ada drawing kita cantik, elok ke tak, pastikan kita boleh pilih Tools, Sketch Analysis. So, tengok. Kalau dia close, maknanya ini sesuai untuk kita convert dia kepada 3D. Ini adalah big no dalam drawing. Sekiranya, let's say kita ada buat perubahan, kita tambah lagi satu garis. Contohnya, kita ambil garis dekat sini, sampai ke hujung ni. Ini adalah satu big no, benda yang tak boleh buat. Sebab kalau ada masalah macam ni, dia akan... Kalau kita buat benda macam ini, dia akan ada masalah dalam bila kita convert kepada 3 dimensi lah. Which is, contohnya, kita boleh tengok dekat Tools, Sketch Analysis. Okay, nampak? Dia ada satu garisan yang mengganggu sebenarnya. Garisan yang inilah. Garisan ni dia tak terganggu sebab dia yang kita dah buat sebelum ni. Ini garisan, biasanya garisan yang paling bawah sekali lah yang mengganggu. Sebab garisan ni, contoh garisan yang ni, dia mengganggu profile tadi. Tadi close, sekarang dia jadi open. So, ini akan mengganggu kalau kita nak convert drawing ni kepada 3 dimensi lah. Lepas tu, apa yang kita kena buat, sama ada kita tekan delete button ataupun kita guna erase. Delete geometry yang ni lah. Dan Alhamdulillah dia akan kembali kepada close. Ni untuk single pad. Alright, so apa yang kita nak buat sekarang? Kita nak melukis. Kita nak melukis apa? Gambar yang ni lah. Okay, nak melukis mudah saja. Kita lukis lah. Kita gunakan profile. Okay, kita lukis profile. Ikut bentuk dia. Yang pastikan dia hampir lah. Contohnya 12, 4.4, 4.4, 3.2, 4.4. Lebih kurang. Tak perlu exact. Tak perlu sama.
Sebab susah untuk mencapai nilai yang sama. Okey, pastikan mula daripada origin. Kalau okey, lebih kurang tak perlu tepat. Yang ni pastikan okey, apa yang dalam drawing, dalam CATIA, pastikan bila kita endkan profile tu, jangan ada garisan biru yang mengganggu macam inilah. Kalau garisan ini tak apa, sebab kita tahu dia akan selari lah nanti. Ini dah pastikan hujung dia akan penuh, bulat penuh. Alright. Okey. Dalam CATIA, untuk memudahkan kita bekerja, kita perlukan toolbar yang kat bawah ni lah. Views. Okey, contohnya kalau let's say lah kita punya drawing tu hilang, tiba-tiba hilang. So cara dia untuk kita view balik, dapat balik, kita klik button ni, fit all in. Alright. Kalau kita nak pindah gambar ni ke sana, contoh ke sana, kita ada function which is kat sini pen untuk gerakkan drawing lah, untuk apa yang kita suka lah, kat mana kawasan yang kita suka. Kita tak ubah kedudukan garisan kita tak ubah garisan profile ni, kita hanya ubah kedudukan pandangan dia. Okay, seterusnya untuk ni rotate saya rasa tak perlu sebab dia adalah untuk 3 dimensi. Tapi bila kita dah macam ni, kita nak kembali kepada keadaan asal memang agak susah. So cara dia adalah kita ambil yang ni, klik normal view. So kita akan dapat view yang parallel lah. Parallel kepada pandangan kita lah. Normal to our view lah. Alright, so lepas tu kita nak zoom. Zoom, macam mana nak zoom? Zoom, kita boleh tekan yang plus ni, kanta dan plus. Ini akan zoom in. Kalau yang kanta dan juga negatif, dia akan zoom out. Tapi sebenarnya ada benda ni akan jadi lagi mudah menggunakan shortcut mouse. Mouse punya shortcut. So ada dalam case yang ni, mouse shortcut yang paling biasa digunakan adalah untuk pen. Macam mana kita nak gerakkan? Sebab kalau kita tekan toolbar ni susah. Kalau kita nak pen, kita tekan dan click and hold the middle button lah. Tekan dan tunggu lah. Tekan dan tunggu middle button, so kita boleh gerakkan. Okay, kalau kita nak zoom. Okay, kalau kita nak zoom in, zoom out. Sama juga macam pen. Kita tekan middle button. Tekan, klik dan tekan. Klik dan tahan lah. Lepas tu, klik kanan sekali. Lepas tu dia akan gerakkan mouse, dia akan zoom lah. Zoom, kita gerakkan mouse ke depan, kita akan zoom in. Kita gerakkan mouse ke belakang, dia akan zoom out. So, bergantung apa yang kita nak gunalah. Okey. Seterusnya, kita nak buat dia punya nilai value dia yang macam drawing tadi, dia ada unit-unit dia lah. Dia punya dimensi dia lah. So, apa yang kita kena buat untuk yang ni? Okey. Kita nak buat ikut apa yang drawing ni buat. So, kita kenakan constraint. Kita klik dekat sini. Constraint. Klik constraint. Klik dekat belah sini. Belah sini adalah 4.4. So, double klik atas nombor. Kita akan boleh ubah nombor nilai lah. 4.4. Tapi, kita kena klik tiap kali lah. Tiap kali. Tapi masalah, kalau nak klik tiap kali, so cara terbaik dia untuk mudahkan kita buat kerja adalah kita klik 2 kali. So, kita boleh buat banyak kali lah. Contohnya macam yang ni. Tanpa perlu lagi kita klik. Yes. Tetapi, mungkin ada, dia juga boleh apply dekat bulat lah. So, saya lupa nak lukis bulat yang dalam gambar ni ada 2 bulat. Okay, 3.6 dengan 21. Okay, masa lukis bulat ni kena hati-hati. Pastikan tak ada garisan biru yang mengganggu masa kita pilih titik bulatan tengah. Titik tengah bulatan dan juga lengkung terakhir. Okay. Kita tak mahu ada garisan yang macam ni. Garisan biru macam tu. Sebab dia akan mengganggu. So, pastikan tak ada garisan biru yang mengganggu. Dan klik. Dan lepas klik last untuk yang kali kedua. Seterusnya.
Jangan ada garisan biru yang mengganggu. Alright. So kita double klik untuk buat dia punya dimensi dia. Klik atas garisan. Kalau nak ubah kepada horizontal, klik kanan. Vertical lah sebab dia menegak. Menegak ni vertical. Yang ni adalah 3.2 seperti gambar rajah. Gambar rajah adalah 3.2. Okay. Yang ni sekarang kita ambil yang horizontal lah. Yang melintang. 3.2. Yang dekat sini 4.4. Sini pun sama 4.4. Yang ini adalah 12. Okey, bulatan yang ni adalah 3.6. Okay, kalau kita nak ambil titik distance, jarak antara titik tengah dengan garisan, kita kena ambil inilah titik tengah, jangan ambil lengkung lah. Ambil titik tengah bulatan tu. Dan juga ambil garisan, jangan ambil titik, ambil garisan. So dia akan dapat nilai dia lah. Okey. Ataupun kalau kita ambil titik ni dan juga pusat ni, kita boleh klik kanan, kita ambil vertical measure, vertical untuk dapat vertical. Okey. Nilai dia adalah 3.6. Kalau ambil titik, dengan titik pun boleh, tapi saya sarankan kalau ada garisan lurus, kita boleh ambil garisan lurus lah. 3.6. Yang ni sama, yang ni 2.1. Maaf, bukan sama, dia ada beza sikit, tapi cara yang sama. Distance dia daripada sini ke sini adalah 2. Dan distance dia daripada sini ke sini adalah 8. Okey. Siap. Macam mana kita nak pastikan drawing ni sudah complete adalah bila kita lihat keseluruhan garisan adalah hijau, maknanya dia dah cukup complete dia punya dimension. Kalau garisan tu masih putih, contohnya kita tak cukup dimension, dia akan jadi warna putih. So kalau kita nak tahu apa masalah garisan putih ni, kita boleh cuba gerakkan lah garisan ni. So itu masalah dia punya ketinggian garisan tu dia tak lagi disetkan nilai dia. So kita kena setkan nilai dia. Garisan ini, garisan bawah ni. So 4.4. Pastikan semua garisan adalah hijau. Tetapi jangan kita terlebih memberi constraint kepada garisan sebab dia akan jadi warna purple. Purple ni maknanya dia ada 2 garisan yang terlebih. Kita lebih dimensi. Okey, terlebih dimensi. Tak perlu. Pastikan hanya garisan hijau sahaja. Okey, itu saja untuk kelas kita pada hari ini. Mudah. Kalau ada masalah, kita boleh cuba. Cuba buat sampai dapat. Okey, sekian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.